96% penduduk Sabah telah menikmati bekalan elektrik. Berbaki 4%, kerajaan negeri bersama-sama persekutuan melaksana pelan menyeluruh untuk mencapai elektrifikasi penuh menjelang 2030. Perinciannya bersama Iswadiman Syamsuddin dalam Aspirasi Bayu. Amat sangat mengharapkan supaya usaha-usaha untuk mengenal pasti masalah-masalah yang tidak mendapat bekalan elektrik kepada kampung-kampung yang saya sebutkan tadi dapat disegerakan. Saya belajar dengan kurang jelas lah sebab mau pakai lilin. Lepas itu kadang-kadang kertas saya kena titisan lilin tuh kan, dikeras lah. Terbakar gitu kertas. Susah belajar kok. Pelan Sirem memetakan semua kampung yang belum ada bekalan elektrik. Kaedahnya merangkumi sambungan grid, pembekalan off-grid seperti solar hybrid dan mikrohidro serta sistem kendiri seperti atap solar untuk kampung terpencil. Dana Persekutuan menerusi bekalan elektrik luar bandar BELB dan negeri melalui bekalan elektrik luar bandar alternatif BELBA turut mempercepat elektrifikasi luar bandar. Pendekatan yang kedua itu adalah juga menggunakan pakai kaedah-kaedah daripada badan-badan korporat, sektor-sektor swasta, NGO yang boleh membawa dana tambahan dan juga kepakaran untuk melaksanakan projek ini dengan skala yang lebih kecil tetapi berkesan ataupun konsep projek komuniti. Pelaksanaan dipantau oleh Majlis Tenaga Sabah MTS dan Jawatan Kuasa Elektrifikasi Luar Bandar Sabah jelas dengan data dikemas kini secara berterusan. Jadi status setiap kampung tu dipantau untuk kita pastikan tak ada intershare. Status setiap kampung tu dipantau melalui pengkalan data negeri supaya kita tahu mana yang sudah siap dan mana yang perlu dipercepatkan. Bagi fasa 5 tahun pertama, tumpuan diberikan kepada penubuhan jelas dan penyusunan semula keutamaan projek. Tahun berikutnya pula memberi fokus kepada pelaksanaan, dana tambahan, kerjasama swasta serta adaptasi teknologi baharu. Sememangnya tidak ada bekalan elektrik, salah satu daripada masalahnya adalah ada kampung-kampung ini yang boleh dipasang tiang tapi tidak mencukupi transformer. Jadi inilah salah satu masalah lah yang dihadapi. Saya berharap dengan kerjasama semua tahun 2030 akan insya-Allah menjadi satu titik perubahan besar yang positif untuk negeri kita Sabah. Harapan tinggi diletakkan agar menjelang 2030, setiap kampung di Sabah diterangi cahaya. Cahaya bukan sekadar sinaran, tetapi nadi kehidupan untuk pendidikan, ekonomi dan masa depan. Menjelang 2030, inilah aspirasi besar memastikan setiap pelosok Sabah diterangi tanpa ada yang tertinggal dalam gelap. Iswadiman Syamsuddin, RTM. JKR Sabah diarah percepat kerja-kerja penyelenggaraan tanah runtuh antara fokus negeri di bawah Bayu. Magdalena Dipol teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Ya, Atira, JKR diarah mempercepat kerja-kerja penyelenggaraan tanah runtuh di Kampung Pegunungan Penampang bagi memastikan kelancaran aliran trafik di kawasan tersebut. Kita diberi jaminan dalam 1 atau 2 hari ini dia boleh selesaikan laluan 2 hala tu. Jadi sekarang boleh dipakai cuma 1 hala. Jadi dia akan kerja 24 jam. Jadi kita berharap pengguna jalan raya ataupun rakyat kita di kawasan ini supaya bersabar sikitlah. Pihak kerajaan akan mengambil tindakan sebaiknya. Dato' Haji Ji ditemui selepas meninjau tanah runtuh tersebut.
Beliau turut memaklumkan akan menghubungi Sabah Electric City bagi menyelesaikan isu sambungan bekalan elektrik di Kampung Pegunan. Terdahulu, Datuk Haji J menzahirkan rasa simpati kepada mangsa tanah runtuh di Kampung Serapong, Penampang. Kerajaan negeri akan menyalurkan sumbangan kepada keluarga mangsa sebagai tanda prihatin. Kita amat sedih, ini adalah akibat bencana yang kita di luar daripada kawalan kita. Jadi kita akan cari jalan untuk membantu mangsa, terutama sekali rumah beliau yang runtuh itu. Insiden tanah runtuh yang berlaku Khamis lalu melibatkan 2 mangsa. Bagaimanapun, mangsa wanita yang mengalami kecederaan berjaya diselamatkan penduduk kampung. Manakala mangsa lelaki warga emas berusia 67 tahun ditemukan meninggal dunia keesokannya di tingkat bawah rumah. Urus Setiausaha Khidmat Parlimen Penampang Turun Padang menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di Penampang. Agihan sumbangan dilakukan bermula semalam. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict turut mengarahkan urus setia berkenaan mengadakan gotong royong bagi membantu membersihkan kawasan terkesan banjir. Dan saya sendiri pada hari ini akan turun ke lapangan untuk mengulurkan bantuan yang berada dalam kawalan saya kepada kampung-kampung yang terjejas akibat banjir. Saya doakan dan mari kita sama-sama berdoa agar cuaca ini kembali pulih supaya kerja-kerja dan usaha pemulihan ini dapat kita mulakan. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui selepas mengagihkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas di Penampang dan Beaufort meningkat kepada 391 berbanding 375 orang tengah hari tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan di Beaufort 147 orang daripada 50 keluarga berlindung di PPKS Lagon. Di Penampang, 244 orang membabitkan 67 keluarga berlindung di 3 PPS. Sehingga kini 22 kampung terjejas dengan 14 di Penampang dan 8 di Beaufort. Penstrukturan semula pentadbiran pengukuhan program basmi miskin tegar BMT dan pematuhan prosedur kewangan ini antara resolusi dicapai dalam persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah kali ke-28. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, dapatan resolusi ini penting untuk memastikan pentadbiran daerah lebih berdaya saing. Dalam masa sama, pembangunan luar bandar dapat dilaksana secara menyeluruh. Beliau berharap resolusi ini tidak kekal sebagai dokumen, sebaliknya diterjemahkan kepada bentuk nyata menerusi pemantauan rapi kementerian. Datuk Jahid berucap merasmikan Majlis Makan Malam Persidangan Pegawai-Pegawai Daerah Negeri Sabah kali ke-28. Beliau terdahulu menyatakan sokongan pewujudan jawatan kuasa khas BMT peringkat daerah bagi mempercepat usaha membasmi kemiskinan luar bandar. Bagi memastikan anak-anak luar bandar tidak tercicir mendapat akses pendidikan terbaik, Kementerian Pendidikan KPM memperluas program khas ProHas ke Sabah yang sebelum ini hanya dilaksana di Kelantan dan Perak. Program pertama dilaksana di Kalabakan memfokus kepada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Dalam masa sama mewujudkan sistem pendidikan mudah alih yang mesra komuniti serta mengintegrasikan murid pedalaman dengan arus perdana. ProHas ni adalah satu program khas yang kita melihat lokasi-lokasi yang agak sukar untuk kita bawa murid ni keluar ke sekolah. Jadi kita inisiatif kita adalah untuk mewujudkan satu kelas atau beberapa kelas untuk murid-murid belajar secara kalau istilahnya macam satellite school lah. Beliau ditemui selepas pelancaran program Jom Belajar ProHas di PPRT Serudong Kalabakan. Jawatan Pendidikan Sabah akan sentiasa melihat adakah nanti ruang-ruang untuk anak-anak tempat lain yang tidak berpeluang untuk mendapat akses pendidikan ini diberikan peluang seperti ini. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk menggalakkan anak-anak mereka datang ke sekolah supaya kemudahan itu benar-benar memberikan makna kepada mereka lah. Pelaksanaan ProHas ini turut disokong pemimpin setempat.
Program ini adalah program yang pertama sekali, julung-julung kalinya diadakan di Sabah. Dan program ini juga merupakan salah satu inisiatif yang amat baik sekali, yang mana memberi pendidikan kepada masyarakat ataupun anak-anak yang berada jauh daripada bandar, yang berada dalam kawasan yang pedalaman. Pusat Pembelajaran Prohas PPRT Serudong Kalabakan mempunyai 43 murid dibimbing seorang guru dan 2 pembantu guru dalam kalangan komuniti setempat. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Atira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih, Mac.